Okay. So lukisan berskala ni rumus dia ditentukan ialah berdasarkan kepada formula skala lah. So skala formula dia adalah saiz lukisan bahagi dengan saiz objek sebenar. Okay. Saiz lukisan bahagi dengan saiz objek sebenar. So maksudnya untuk dapatkan skala ni apa yang kita nak dapatkan tu iaitu sesuatu suatu objek yang besar. Contohnya objek tu katakan 50 meter. Okey, saiz lukisan yang kita nak buat adalah 50 cm. Okey, macam ni kita nak buat tu. Okey, panjang dia kan. Panjang dia 50 meter. Okey, 50 meter. Dan dia punya lukisan yang kita nak buat 50 cm je. Okey. So, first thing first kita kena check dia punya unit lah. Okey, dia punya unit dia sama tak sama. Kalau tak sama, kita kena samakan. Macam ni, kalau kita nak buat, kita ada pilihan sama ada kita nak menukar ke dalam bentuk meter ataupun dalam bentuk sentimeter. Okay, kalau macam ni, kalau kita tukar dalam sentimeter, boleh juga. So, nak tukar 50 meter, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So, kita kena darabkan ni dengan 100 lah. So, that mean dia kena jadi 50 bahagi dengan 2, 3, 5,000. So kalau kita bahagikan, kita akan dapatlah pecahan dia. Okay, 50 bagi 5,000. So 50 bagi dengan 5,000. So kita akan dapat 1/100. 1/100. So that mean maksudnya apa 1/100 ni? Nisbah dia adalah 1/100. Okay, maksudnya lukisan kita bina, nisbah dia adalah 100 kali ganda daripada objek sebenar lah. Okay, 100 kali ganda daripada objek sebenar. So, ini adalah cara dia untuk kita kira, untuk kita menentukan skala dia. Skala ni sangat penting dalam apa-apa lukisan kejuruteraan lah. Okay, siapa nak ambil, kalau lagi tambahkan siapa nak ambil kejuruteraan awam contohnya, benda tu akan di-apply. Siapa nak ambil kejuruteraan mechanical pun sama. Kejuruteraan elektrik pun sama, walaupun PCB board tu kecil kan. Kita boleh lukis tapi kita membesarkan PCB board tu. Benda yang kecil kita besarkan kan. Mechanical yang besar kita kecilkan, ataupun awam yang bangunan yang besar kita kecilkan. Tapi untuk elektrik kebanyakan dia akan buat yang board papan litar tu daripada bentuk yang kecil kita besarkan, kita zoom out, zoom in kan gambar tu supaya jadi besar lah. So lagi senang kita nampak, oh ni kedudukan dekat mana, ni kedudukan kat mana. So itu penting lah untuk kita buat lukisan tu. Semua disiplin kejuruteraan akan pakai skala ni. Okay. So skala biasanya ditulis dalam bentuk 1/n ataupun 1/1/n. Okay. Nombor 7 ni, kalau skala, kalau skala dia 1/1, bermaksud saiz lukisan adalah sama dengan saiz objek sebenar. Itu saya cakap tadi. Kalau botol ataupun bekas minuman ni, okay, cikgu lukis dengan dimension yang sama, panjang yang sama, tinggi yang sama, lebar yang sama. So maksudnya dia punya itu nisbah dia adalah 1/1. Okay. Tapi kalau dia cakap 1/n, n tu lebih besar daripada 1, maksudnya tadi macam 1/100, bermaksud saiz lukisan dia lah kurang daripada saiz objek sebenar. Kita kena tengoklah sini. Tapi kalau dia punya nisbah dia pula, nisbah skala dia 1/1/n. So bermaksud saiz lukisan dia adalah lebih besar daripada saiz objek sebenar.
Okay, contohnya tadi kita nak lukis apa? Litar elektronik kan. Litar elektronik, kita kena besarkan dia punya size dia supaya nampak lah. Okay, ni perintang. Ini kapasitor. So, kena nampak. Okay, ni kedudukan dekat mana. So, sebab tu kita kena buat besar. So, nisbah dia akan jadi 1 nisbah 1/n. So, kita ada 3 jenis nisbah atau skala dia ni untuk awak pandukan lukisan dia besar ke kecil macam tu. Okay, itu yang penting dia. Okay, so kalau dah print tak ada masalah pun, just macam highlight kan. Okay, kalau dia punya nisbah dia 1 nisbah lebih daripada 1, so maksudnya lukisan dia adalah kurang daripada objek. Tapi kalau dia punya skala dia 1 nisbah 1/100 katakan, ataupun 1 nisbah 1/2. So maksudnya saiz lukisan dia lebih kecil daripada lebih besar daripada saiz objek sebenar. Okey. So kita tengok contoh ni. Pada grid di bawah, yang manakah lukisan berskala untuk bentuk A? Okey, kita tengok contoh dulu kat sini. Contoh A ni. So setiap sisi ni okey, first thing first kita kena tengok bentuk dia. Bentuk mana yang sama dengan A? So daripada bentuk sama tu kita boleh declare lah dia punya tu. Dia punya mana bentuk yang betul. Okey, kalau kita tengok sini, sisi untuk A ni kita ada 2. Kita ada 2 di sini, kita ada lebih kurang 3 lah. Saya ingat. Dan ni separuh 1 lah. Kita ambil. Okey. So maksudnya kat sini, kalau satu sisinya besar, kalau contohnya kat sini akan jadi 4 kan. Okey, ini akan jadi 4. So maksudnya dia akan bergerak membesar sebanyak 2 kali ganda. So maksudnya sisi-sisi lain pun yang berkaitan dengan objek A ni mesti didarabkan dengan 2 lah. Okay, contoh kat sini kita kena darabkan dengan 2. So kat sini ada 4 juga. Okay, kisah melintang dengan menegak dia mesti 4. So ada skala dia lah. Kena. Actually yang ni gambar ni just macam nak tengok macam mana yang mana lebih ideal dengan gambar A lah. Okay, tapi tak apa, kat bawah ni kejap lagi slide-slide yang kertas slide yang lain kita tengok macam mana kita nak dapatkan skala tu lagi tepat. Dia pengiraan dia lah yang ikut pada formula skala tu. Okay. So kalau kita tengok sini, nombor 1 dengan nombor 3 adalah dia punya lukisan berskala untuk A lah, untuk contoh tu. Okay, sebab untuk nombor 1 bentuk dia sama, saiz dia pun sama. Okay, bentuk sama, saiz dia pun sama, dan dia punya skala tu ataupun gandaan dia pun sama untuk setiap sisi. Okay, contohnya nombor 3 ni kan, kita tengok sisi yang ni, kita ada 4 kan jarak dia. Ada 4. So kat sini mesti 4 juga. Sebab dekat sini 2 kan tadi kan. So kat sini 4 juga. Okay, cantik. Ini 3. 3 ke darab 2 dapat 6 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dapat 6. Ini 1. Darab dengan 2 dapat 2. 1, 2. Okay, contoh lah. Tu boleh dapat nombor 3. Tapi untuk yang nombor 1 tu gambar aja dia adalah sama sebab nisbah dia adalah inilah 1 nisbah 1. Maksudnya objek dengan lukisan dia sama. Okey. Okey, Afi, boleh tak jawab untuk nombor A tu, objek mana yang sama ataupun lukisan mana yang sama dengan objek A ni, bentuk A tu? Mana Afi? Hello? Apa? 3 dan? Hello, Afi? 3. 3 saja.
3 dan 3 saja. 3 saja confirm okey. So kita tengok okey, 3 saja. Yang A 3 saja. Okey, baik. So kita nak tengok seterusnya. Kenal pasti lukisan berskala yang skalanya ialah 1:2. So maksudnya kat sini apa? 1:2 maksudnya lukisan dia lebih besar daripada lukisan dia lebih kecil daripada objek dia kan. Objek sebenar P lebih besar. So lukisan dia mesti kecil lah kan. Macam contohnya yang kat sini, yang contoh dia kat sini ni P. So jawapan dia 2 sebab dia kecilkan. Sebab apa? Yang ni 4, tapak dia 4 kan. So kalau kita bahagi 2 dapat 2. So ni 4. So kita mana cik dapat mana 2? Yang nombor 1 je lah. Yang ada 2. Okay, jawapan dia adalah nombor 2. 2 Roman tu adalah jawapan dia. Okay. So jawapan dia 2 Roman. Okay. Saifuddin. Yang A. Nombor Roman mana ni? So, yang merupakan lukisan berskala bagi objek P. Saifuddin. Hello, Saifuddin. Ada tak Saifuddin ni? Hello. Okay. Macam tak ada je. Okay. So kita tengok A ni. So kita ada objek P kat sini. Right. Kita ada objek P. So kita nak dapatkan dia punya lukisan berskala dia lah. Okay. So P adalah objek. So kita ada 2 kan. Kat sini 2. So kita kena bahagikan lah benda tu dengan 2. So kita bahagi dengan 2. So kita ada 4 di sini. Panjang dia ataupun sisi dia ada 4. Okay, 4. So kalau kita bagi 2, 4 bagi 2 dapat 2. Okay, dekat sini yang ada 2 semua objek. Okay, semua objek ada 2. Cuma kita kena tengok sisi-sisi yang lain lah untuk bolehkan kita dapat. Sebab semua tapak dia ada 2 kan. So kita tengok sisi yang lain lah. So untuk sisi ni kita ada 1, 2, 3 kotak. So kalau kita bahagi 2, so kita dapat 1/2. 1/2 kan. So mana 1/2 untuk sisi belah kiri. Untuk sisi lagi. So jadi kena ada 1/2 lah. 1/2. Okay. So untuk nombor 1 kita ada tak kena. Dia tak boleh. Okay, nombor 1 tak boleh. Okay, nombor 1 tak boleh. So nombor 2. Nombor 2 dia 2 kotak pun tak boleh. Okay. Nombor 3 pun lagi tak boleh. Disamakan dengan nombor 2. End up nombor 4 yang betul. Okay. Kita ada 1/2. So jawapan dia untuk nombor 2A ni adalah 4. Okay. Lukisan berskala dia dengan nisbah 1/2 adalah 4. Okay, untuk yang ni pula, so nisbah dia adalah pecahan. 1/1/2. Bermaksud lukisan dia lagi besar daripada objek sebenar. P ni adalah objek sebenar, so maknanya akan jadi kecil lah. Okay, so maksudnya kalau 1/2, so ni adalah N. Ni ada N kan. N tu maksudnya ganda. Ganda ada. So dia akan jadi 2 kali ganda lah
daripada objek P. So, kalau 1/2, dia punya objek adalah dia punya objek 2 kali ganda lebih kecil daripada saiz lukisan berskala dia. Okay, kalau pecahan. Okay, kita tengok sini. Macam mana kita nak tentukan? Kita tengok sisi P. Ataupun kita tengok perpenjuru P. Okay, perpenjuru P daripada titik sini ke titik sini. Kita ada 3 kotak. Okay, 3 kotak. So, kita kena dapatkan perpenjuru untuk 1, 2, 3 ni mesti 6 kotak. Okay, kalau tengok nombor 2 ni, kita ada 1, 2, 3, 4. Tak boleh, tak memenuhi dia punya skala dia lah. Okay, yang ni pun tidak memenuhi sebab dia sengit. Dia kena pastikan dia betul-betul shape tegak. Perpenjuru ke perpenjuru tu. Okay, untuk yang nombor 1 ni kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita ada 6 kotak kan. Daripada atas ke bawah. So kita ada 6 kotak sini. Okay, 6 kotak. So maksudnya dia adalah lukisan berskala bagi objek sebenar P. Okey, Afi, boleh tak jawab betul, boleh tak cuba jawab untuk soalan A tu, 3A. Apakah dia punya jawapan ataupun lukisan berskala dia untuk objek sebenar dia P? Tak cikgu. Betul, Afi. 4. 4. Okey, 4. Betul? Sebab tengok sisi ni kita ada 1, 2, 3, 4. So kalau kita gandakan 2, so darab dengan 2. So 4 darab 2 dapat 8. So kalau kita tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ataupun kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So nombor 4 boleh diterima sebagai lukisan berskala dia. Alright. Okay. So kat sini kita nak tentukan apakah skala bagi gambar ajah ni lah. Okay. So macam ni kita tengok contoh dulu. So kita ada lukisan rumah dan lukisan dekat kertas lah. Okay. So skala panjang sisi lukisan diberi untuk lukisan yang diberi dan panjang sisi objek yang sepadan lah. So kita tengok kat sini sisi lukisan dia adalah 2 cm. Dan dia punya yang objek sebenar dia sisi dia 6 cm. So maksudnya 2 bahagikan dengan 6. Maksudnya Q ni adalah lukisan yang lukisan lah, lukisan dia. So yang objek dia adalah P. Okay, so kita dapat 2/6, so dapat 1/3. 1/3 bermaksud 1/3. Okay, untuk yang soalan A ni, dia ada pelik sikit. Ni sepatutnya P lah. Betul kan yang kat situ? Yang belah kiri tu P So P P adalah objek dan Q ni adalah dia punya lukisan dia lah. So skala dia akan jadi apa ni? Skala sama dengan panjang sisi lukisan. Okay, sisi lukisan bahagi dengan sisi objek. Okay, sisi objek. So sisi lukisan kita ada 4 cm bahagikan dengan 2 cm. Okay, so macam mana kita nak buat ini? Okay, so kita kena bahagikan. Okay, so kita dapat kat sini 2/1. Okay, so 2/1. Okay, tapi kat sini 2/1, okay, 2/1 kita tak boleh pakai.
dia kena pakai satu nisbah berapa kan? Okey, so macam mana kita nak buat ni? Kita kena bahagikan ikut yang belah kiri ni. Okay, kalau belah kiri dia 2, bahagikan dengan 2. Belah kanan pun bahagikan dengan 2. So kita akan dapat nisbah 1, nisbah 1/2. Okay, so kalau belah kiri tu, dia punya nisbah dia lebih daripada 1. So kita kena bahagi yang belah kiri tu supaya jadi untuk membantu yang belah kanan lah. So 2 bahagi dengan 2. Kena jadikan dia 1, kena bahagi dengan nombor dia lah. So belah kanan pula kena bahagi dengan 1 bahagi dengan 2. So dia takkan boleh dapat 2/1 lah. Dia kena buat 1/1/2 ataupun 1 nisbah 1/2. Okey, boleh tak dapat ni? Hafiz? Boleh cikgu. Okey. Okey, cuba dapatkan nisbah untuk B dengan C ni. Cikgu nak tengok nisbah dia macam mana. Nanti boleh tulis dekat chat nisbah dia apa. Tak payah ambil gambar, tulis dekat chat. Oh, dah ada jawapan dah. Okey, B 1 nisbah oh, Hafiz tulis apa? Inverted comma tu. Nisbah dia yang mana? Kena ada tekan shift. Tapi tak apa. Okeylah. 1 nisbah 3 kan? Cikgu, Ya. untuk C tak boleh tulis lah. Macam mana Untuk buat C. per? Okey, sekejap So yang ni 1 nisbah 3. Okey. Untuk C skala dia 5.1 bahagi dengan apa ni? 3.4 kan? Betul tak, Fi? 5.1 bagi 3.4 kan? Bukan 3.4 bahagi 51 ke? Tak, terbalik. Itu lukisan. Okey, 3.4 bahagi dengan 5.1. Okey. 3.1 3.4 bagi 5. Okey, dapat 2/3 kan? Okey, 2/3. So, kalau 2/3, kita ambil 2 nisbah 3. Hafiz. 2 nisbah 3. Okey, yang cikgu cakap 1 tu, bila mana
pecahan dia akan jadi pecahan tak wajar. Kan? Macam 5/4, 2/1. So dia kena pecahan wajar. Kalau tak wajar tak boleh. Dia kena wajar. Boleh, Fi? Boleh. So kita boleh pakai nisbah dia 2/3. Oh. Okay. Cikgu apa jadi dengan point tu? Yang point mana? 3.4, 5.1 tu. Kau memang dapat 2/3. 2/3 Yang C. Tak faham lah. Okay. Yang C 3.4. Okay. 3.4 ni adalah tinggi bagi lukisan. Sisi lukisan kan. Sisi lukisan ni sama dengan tinggi ni. Dan sisi ni sama dengan tinggi ni. Yang sepadan lah. Okay. So ni sisi lukisan iaitu 3.4 bahagi dengan sisi objek sebenar. Faham tak? Syafudin? Syafudin? Ya. Sisi lukisan dia 3.4 dan sisi objek dia 5.1. So kita bahagikan untuk dapatkan skala dia, kita dapat pecahan yang paling ringkas dia 2/3. Kalau cuba tekan kalkulator dapat tak 2/3 kat kalkulator awak? Dapat cikgu. Tak yang Syafudin? Cuba tekan Syafudin, boleh dapat tak? Oh, okay. Dapat. Dapat 2/3 kan? Betul. So maksudnya nisbah yang ada kat dalam gambar ajar ni adalah 2/3. Okey. Okey. Ajar menunjukkan numbers isi 4 cm. Ajar tersebut telah dilukis semula dengan menggunakan skala 1/n. Pada ruang jawapan di bawah, tuliskan satu. Okey, cuba ukur lukisan tu sama tak? Kadang-kadang kalau kita yang benda yang kita print kadang-kadang dia tak sama dengan sisi ni. Ada pembaris kan? Cuba dapatkan sisi ni berapa sentimeter? 2.6 ke 1.7? 2.6 dengan 1.7 lah. Okey, tak apalah, ikut je lah gambar ajar tu. Okey, so kalau satu ni maksudnya sisi dia 1.6 kan sentimeter. So skala dia akan jadi apa? Skala adalah sama dengan sisi lukisan bahagi dengan sisi objek. So sisi lukisan adalah yang ni lah 1.6. So 1.6 bahagi dengan 2. So kalau kita bahagikan, kita akan dapat apa ni? 4/5. So 4/5. So maka nisbah dia adalah 4/5. Dapat tak kelas? Hello, kelas? Syafudin okey? Hello, Syafudin? Okay. Boleh dapat So kena ukur panjang sisi tu, yang lukisan tu, comparekan dengan panjang rhombus ni. Yang dia bagi 2 cm tu. So bahagikan, so dah kita dapat pecahan. Daripada pecahan tu kita translate dalam nisbah, ratio. Okay, cuba buat yang bawah tu, ada 2 kan. Ada 2 gambar ajar yang lain. Dan benda sama rhombus. Okay, tapi panjang sisi dia berbeza-beza. Cuba dapatkan ni skala dia berapa?
Cikgu labelkan A, B lah, B dengan C lah. Okay, yang ni B, yang ni C. Yang B 2.5. C dia 2.5. Kan? Okay. Yang C 3.3. Okay. Ni 2.5, 3.3. Okay. Cuba kirakan. Cikgu, Ha, yang B 5 sama dengan 8. 5 skala 8. 5 skala 8. 5 nisbah 8. 5 nisbah 8. Yang C 11 nisbah 40. 11 nisbah 40. Okay. Boleh diterima? Okay, jadi 5 nisbah 8 kan? So 5 nisbah 8 ni 11 nisbah 40. Okay, bagus. So masing-masing dapat jawapan dia dengan betul. Kalau kira pun lebih kurang lah. So 2.5 bagi 4, saya dapat 5 nisbah 8. 3.3 bagi dengan 12, saya dapat 11 nisbah 40. So ni basic untuk skala lah. Sebelum kita pergi pada lukisan dia. Ataupun pengiaan lain lah. Okay. So untuk soalan yang ni, contohnya kat sini, dalam sebuah peta panjang sebenar sebatang sungai adalah 80 meter. Diwakilkan dengan 4 cm pada lukisan lah. Okay. Cari skala peta itu. Cari skala peta itu. Okay. Simple je. Okay. So siapa yang lukisan? Siapa yang sebenar kan? So yang lukisan adalah 4 cm dan sebenar dia adalah 80 meter. Nampak tak kita punya, dia punya unit tu berbeza. Okay. So unit dia berbeza, kita kena tukar unit lah. Awak boleh tukar unit kepada dalam sentimeter ataupun nak tukar dalam meter lah. Tapi biasanya yang paling senang, kita tukar dalam sentimeter. Tak payah bahagilah, kita darabkan je. Okay. So skala sama dengan 4 cm bahagi dengan 80 meter. So dekat sini, ini kita darab, ini tak perlu darab. Ini kena darabkan dengan 100. So bila darab dengan 100, atas tetap maintain 4 cm. Bawah akan jadi 8,000 cm. So bila unit dah sama, okay, unit dia sama, barulah kita boleh bahagikan. So kalau kita bahagikan 4 bahagi dengan 8,000, so kita dapat 1/2000. Okay, 1/2000. So that means dia akan jadi, jawapan dia 1 nisbah 2000. Okay, so jadi 1 nisbah 2000. Okay, cuba buat yang B dengan C tu untuk soalan ni. Dapatkan skala dia berdasarkan kepada soalan-soalan tu. Boleh Beri masa dalam 10 minit kot. Tak apa buat. Cikgu, Ya. B 1 nisbah 1000. 1 nisbah
1000. 9 bahagi dengan 9000 kan? So dapat satu nisbah 1000. Okay, betul? Teruskan yang C tu. 2000. Satu nisbah 2000 kan? Tapi dia suruh cari N dia tak suruh cari skala. Cik N kan? Okay, tapi tak apa. Sama juga skala dia. Kena tulis jugalah. Baru kita dapat lah. So 40 bahagi dengan 800 tambah kosong. 40 bagi dengan 80,000. So kita dapat 1/2000 lah. So N dia sama dengan 2000. Okay. So untuk yang topik skala ni dia agak mudah juga. Dia laju sikit. Cuma awak kena tahu mana dia punya dimension untuk lukisan dan mana dimension untuk yang sebenar, objek sebenar dia. So awak dapat tu dah tak ada masalah pun dalam sistem skala ni. Okay. So untuk yang soalan nombor 6 ni, tadi kita nak minta dia punya apa orang kata nisbah. Yang ni dia bagi nisbah dan dia punya panjang lukisan. Dia nak dapatkan panjang sebenar lah ataupun sisi sebenar bagi objek tu. Okey, cuba dapatkan panjang sebenar bagi ketiga-tiga soalan ni. Cikgu.
A 100 km. 100 km Kita tengok. Betul tak jawapan awak? Okay, so skala dia 1/20,000 ataupun 1 bahagi dengan 20,000 lah kan. So skala sama dengan 1 bahagi dengan 20,000. Okay, so skala mesti dapat 5 bahagi dengan panjang sebenar iaitu X lah. Sama dengan 1 bahagi dengan 20,000. So kalau kita nak dapatkan yang panjang sebenar, X ni pindah ke belah kanan dan 20,000 pindah ke belah kiri. So darab lah semua. So 5 darab dengan 20,000. So sama dengan X. So X sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 100,000. 100,000 ni dalam unit apa? Unit dalam sentimeter. Okay. So kalau dalam kilometer kita kena bahagi dengan berapa? Bahagikan dengan 1000. 1,000 kan? Oh, Bagi dengan 100 darab dengan 1,000. Kan? So bagi dengan tak apa kat sini tengok ni. 1 kilometer bersamaan dengan 100,000. So bermaksud kita kena bahagikan dengan berapa? 100,000 lah. Bagi dengan 100,000. So maksudnya X sama dengan berapa kilometer? 1 kilometer kan? Betul tak? betul cikgu. 5 kali 2, 10. So 34. So jumlah dia X dia adalah 1 kilometer. Bukan berapa tadi awak jawab? 10 kilometer jawab dia. Saya jawab 1000. 100 silap. 100 km. Sebab awak bagi dengan 1,000 kan. So kita bagi 1,000 cm lah. Okey, itulah cara dia lah nak buat. Okey. Saifuddin. B. Boleh bagi jawapan? Masih tengah buat. Okey, tak apa. Buat dulu. Cikgu. Saya bagi jawapan untuk C lah. Okey, boleh. C 4.5 km. 4.5 km. Okey, kita tengok nisbah dia. So skala dia adalah 1 bagi dengan 100,000. Okey. So skala dia adalah 4.5 bahagi dengan X lah. So sama dengan 1/100,000. Okay, so X sama dengan 4.5 darabkan dengan 100,000. Okay, so X sama dengan 450,000. So kalau kita bahagikan dengan 100,000, so kita dapat X sama dengan 4.5 kilometer. So jawapan awak tadi berapa? Afi? 4.5. Okay. Betul, 4.5 kilometer. Okay, Saifuddin dah dapat dah jawapan dia. Yang B tu. 100 cm ke? So saya dapat 100 cm. Okay, kita kira So skala dia 1/2,000. Okay. So yang dibagi kat sini 5 cm.
So 5 bahagi dengan X sama dengan 1/2000. Jadi nak dalam meter. So X sama dengan 5 darab dengan 2000. So X sama dengan 10, 1, 2, 3. Ni sentimeter lah. Tapi dia nak dalam meter kan. So 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. So kita kena bahagikan lah dengan 100. So potong. So jawapan dia adalah 100 meter. Betul. Saya punya jawapan. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Selesaikan masalah berikut. Tadi kita nak dapatkan panjang sebenar. Sekarang kita nak dapatkan panjang lukisan dia. Saiz lukisan dia. Kan? Panjang sisi untuk lukisan dia pula. Okey. Cuba contoh satu. So sebuah menara dengan tinggi 6 meter diwakili oleh lukisan berskala dengan menggunakan skala 1:200. Cari tinggi menara dalam lukisan skala itu. Okey, cari tinggi menara dalam lukisan skala itu. Okey, so nisbah dia bagi 1:200. So skala dia 1/200 lah. So dalam skala lukisan mesti letak dekat atas, objek dekat bawah. So maksudnya kat sini bawah ni ada, atas ni X, bawah ni 6. Letak je 6 dulu. Jangan letakkan jangan tukar dalam sentimeter lah. Tapi kalau nak tukar dalam sentimeter pun lagi bagus lah. Okay, 6 sama dengan 600 sentimeter kan. Tukar 600 terus. So sama dengan 1/200. So X sama dengan apa? X sama dengan 600 pindahkan ke belah kanan jadi darab lah. So 1/200 darab dengan 600. So kita potong. So kita dapat 3. So jawapan dia adalah 3 sentimeter. So lukisan panjang daripada ketinggian lukisan berskala tu adalah 3 sentimeter. Okey. Cuba buat yang B dengan C tu pula. B dengan C. Cuba bagi answer dalam 5 minit. Mungkin cepat kot.
Okay. So macam mana? Boleh tak dapat Afi dengan Saifuddin? Boleh cikgu. Okay. Afi nak cuba B. yang mana? Okay. Yang C, Okay. C tak pasti. Yang B dapat buat? Cuba tekan. Berapa B tu? Boleh jawab? Yang B B tu? 100 cm. 100 cm. Okay, kita tengok skala dia. So jarak daripada mana ni? Cikgu. Ya, Jawapan saya 10 cm. 10 cm. Okay, kita tengok mana yang betul. So skala dia sama dengan 1 bahagi dengan 3 juta kan? Soalnya 3 juta. Okay, so dia punya tu 300 km. So kita nak tukar dalam sentimeter, kita kena tukar ni lah. 300 kali dengan 100,000 lah. So kita dapat 3 juta. 30 juta cikgu. 30 juta ke 3 juta? 30. Betul. 30 juta. So maksudnya X bahagi dengan 30 juta. Okay. So sama dengan 1/3 juta. Okay. So X sama dengan 1/3 juta darabkan dengan 30 juta. Okay. So kita buang yang juta ni, kosong ni dulu. So 10 ni 1. So jawapan dia adalah 10 cm. Okay. So siapa? Saifuddin. Saya buat 300 juta. Oh, kita buat 300 juta So 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 cm. So kena darab lah. Okay, Afi, yang C je mana Afi? Boleh cikgu. Okay, 4 cm. 4 cm. Okay, betul. 4 cm. Simple je kat sini. Kita dah nampak lah belagak lah. Dia 100,000. So kita tahu 1 kilometer bersamaan dengan 100,000. Okay. So kalau 4 kilometer, berapa ratus ribu? 400,000. 400,000 lah. So kat sini kita dah boleh tahu dia punya sentimeter dia adalah jadi 4 cm lah. Okay, kita faham, kita ulang balik. Silap ni. So skala dia apa ni? Okay, skala dia sama dengan 1 per dengan 100,000. Okay. So unit dia adalah X per dengan 400,000. Sama dengan 1 per 100,000. So X sama dengan 1 per 100,000 darab dengan 400,000. So kita dapat 4 cm. Okey. Okay, ni strategi PT3 ni awak boleh buat lah kat rumah. Buat sebagai homework untuk buat latihan awak. Taklah. Okay. Masanya untuk kita melukis gambar rajah. Gambar rajah berdasarkan kepada objek yang lukis semula gambar rajah di bawah mengikut grid yang diberikan lah. Okay. So maksudnya skala dia lebih kurang sama lah. Cuma kita kena lukiskan dalam bentuk grid, bentuk yang lebih besar sikit. Maksudnya kita transferkan gambar ni kepada sini. Dan yang ni kena sini. Ikut kepada saiz kotak untuk lukisan tu.
Okey, cuba lukiskan A, B dan C. Maksudnya benda tak ada masalah kot untuk awak. Okay, just lukis ikut kepada kotak-kotak dia. Sebab kotak dia dah memang daripada kecil ke besar. Nak bantu awak je nak melukis. Okay, cuba selamat melukis. Cikgu masa dalam 10 minit. Nanti hantar kat dalam WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok. Sambil tu kita ni letak.
Okay. Dah lukis. Saya pun punya. Okay. Cantik. Okay. Siapa ni dah lukis? Okay. Afiq nanti hantar kat cikgu Okay. Kita pergi kepada soalan lain berikutnya. Okay. Pada grid segi empat bersisi 1 cm darab dengan 1 cm di bawah. Lukis semula poligon dengan menggunakan skala 1:1/2. So maksudnya dekat sini lukisan dia lagi besar daripada lukisan objek. Sebab dia 1:2 kan. So maknanya 2 kali ganda besar lagi. So kalau kat sini kita tengok kotak ni adalah 1 cm kali 1 cm. Okay, dia dah bagi kat bawah ni kan, ke kat bawah ni. Oh tak ada. Okay, kita boleh ni dia tulis kotak sisi 4 1 cm kali 1 cm. So sini 1 cm, yang ni 1 cm. Okay, kenapa dia tulis macam tu? Dia nak memudahkan awak lah. So tak payahlah awak gunakan ukuran sentimeter dekat pembaris tu untuk awak lukis gambar rajah ni. Okay. So kat sini dia bagi 6 cm. So masa kalau kalikan 2, so kita akan dapat 12 cm kan tinggi dia. Okay, kat sini akan jadi 12. So ni 12 cm, ni akan jadi 9 cm. So kena lukis lah. So 12 maksudnya 12 kotak. So yang ni akan jadi 9 kotak. So 9 petak tu lah untuk lukis. So bila kita lukiskan, betul. Ni contoh dia. Kalau kita kecilkan sekejap. So kita akan dapat dia punya panjang dia. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kita ada 12 kotak bersamaan 12 cm. Dan kita ada tapak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua sama dengan 9 cm. So kita kena lukiskan kat situ. Ikut berdasarkan kepada nisbah dia 1:1/2. Maksudnya kena setiap sisi dia kat sini, setiap sisi digandakan dengan 2. So setiap sisi digandakan dengan 2. Okay. So sebab tu kita dapat 12 cm dengan 9 cm. Okay. Cuba lukiskan bentuk yang ni menggunakan nisbah dia yang sama 1:1/2. 1/2. Okay. 1:1/2. Sekejap saya gunakan atas sikit. Okay. So kalau gunakan 1:1/2, so maksudnya dekat sini apa dia? Setiap sisi kat sini kita kena darabkan dengan 2 lah. Contohnya kat sini 4 cm kan. So kita kena buat 8 cm. Yang ni 5. So kita kena dapat 10 cm. Ni 10 cm. Dan ni 8 cm. So untuk memudahkan kita buat gambar rajah tu lah. Okay. Cikgu minta awak buat macam sama tadi, cuma ikut ukuran dia. 8, 10, 10, 8. So kita bantu kita nak buat lah gambar rajah tu. Hantar kat WhatsApp. Hantar kat WhatsApp juga.
Okey, betul. So masing-masing dapat jawab yang bagus. Lukisan dia. Okey. So bila ada grid kotak ni, dia membantulah untuk awak jawab. So tak payah pakai apa, orang kata pakai pembaris lah untuk kira untuk susun ni. Tapi ini tu just bantuan untuk awak lah, untuk awak lukis. Okey. Oh, saran sikit lah kot. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 10. Ajar di bawah menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah padang berbentuk segi 4 tepat. Jika skala yang ditunjukkan adalah 1:400, hitung luas sebenar padang itu dalam meter persegi. Okey, so ni dia nak kira, dia nak minta kita dapatkan luas lah padang tu. Okey. So kat sini kita kena dapatkan dia punya ni lah, gandaan dia. Berapa sentimeter kan. Okey. So skala dia bagi kat sini. Okey, skala dia adalah 1/400. Okey. Dan dia bagi ini lukisan. Kita ambil satu dulu, 4 cm. So maksudnya kat sini 4 bahagi dengan X sama dengan 1/400 lah. Tapi kita nak bentuk X tu dalam meter kan. Sebab dia dalam meter persegi, so kita buat dalam unit meter. Tak apa, itu kejap lagi kita buat. And then X sama dengan 4 darab dengan 400. So Cikgu, maksudnya, ya. 400 tu 400 cm Nisbah, dia bukan 400 cm. Nisbah. okey. Skala. 400 tu bukan 400 cm okey. So X bersamaan dengan 16,000 cm. Luas lebar panjang kan, lebar padang tu 16,600 bagi 16. Okey, 1,600 cm. So kita kena bahagikanlah dengan 100. So bagi kita dapat dalam meter. So kita dapat 16 meter. So 16 meter lah kat sini. So yang ni pun kena buat jugalah. Dapatkan 6 cm tu bersamaan dengan apa? So biasanya so far kalau kita tengok sini 4 darab dengan 400 kan. So kalau 6 darab dengan 400. So kita dapat 2,400 cm. So kalau kita bahagi dengan 100, panjang dia akan jadi 24 meter. Okey, dia dapat 24 meter lah. Okey, 24 meter. So maksudnya luas sama dengan 16 darab dengan 24 meter. So kita akan dapatlah dia punya luas segi 4 tepat tu. Okey. So 16 kali dengan 24. So kita dapat 384 meter persegi. Okey, 384 meter persegi. Okey, cuba dapatkan soalan yang B dengan C tu. Cuba masih dalam lebih kurang 10 minit untuk awak jawab.
Cikgu, Ya, okey. untuk P 3,600 meter per Okey. Kita ada apa ni? Satu pulan dengan skala 1:600. Panjang sisi suatu segi empat sama ialah 10 cm. So sisi dia berapa? Sisi dia saja. 10. Maksud cikgu, Berapa meter? Dia punya sisi lukisan 10 cm. Tapi lukisan sebenar dia berapa meter? oh, 6,000. 6,000 cm. 60 meter. Ah, 60 meter. 60 meter. Okey. 60 meter kali dengan 60 meter kan? So maksudnya luas dia sama dengan 60 dengan 60. So kita dapat 3,600 meter persegi. Dapat ni? Dapat Afi? Dapat. Okay. So kita kena ubahkan dia. Jadi 10 dengan 600. So kita dapat 6,000. Okay. Lepas tu kita nak bahagikan dengan 100. Sebab kita nak tukar sentimeter dalam meter. So kita dapatlah 60 meter. Okay, Saifuddin. Boleh tak dapatkan yang C tu? Okay. Yang C tu. Boleh tak dapatkan? Boleh. Okay. Cuba dapatkan. Okay, ni dia bagi segi empat sama. Dengan luas tu dia bagi 64 cm persegi untuk lukisan berskala dia lah. Dan skala dia 1:4. So kita nak letakkan panjang sebenar sisi dia. Tak faham lah cikgu. Tak faham. Tak boleh. Sebab dia Okay. bagi luas dulu. Dia bagi luas kan? Okay, actually macam ni. Dia bagi luas. Okay. Saya clearkan dulu. Tekan warna. Okay, ni segi empat sama dia bagi tu. So dekat sini kalau segi empat sama, panjang dia mesti sama betul? Panjang sisi sama kan? So, ni siapa ni? Sama kan? Ya. Okay, so anggapkan sisi dia kat sini X dan ni X. So maksudnya luas mesti jadi X kuasa 2 betul? Saifuddin? Oh, 8. Okay. So sama dengan 64 kan? 8. So kita dapatkan X sama dengan 8 cm. So then bila 8 cm, so kita gunakan untuk itu. Okay kan balik? Saifuddin? Dapat apa? Berapa panjang sisi sebenar dia? 2. Bagi ke? Okay, dia skala dia 1/4 kan? Okay, sama dengan 8 cm bagi dengan X tu. Betul.
So maksudnya X sama dengan 8 darab dengan 4. So X adalah bersamaan dengan 32 cm. So panjang panjang sisi sebenar kan. So panjang sisi sebenar sama dengan 32 cm. Okay, boleh tak ni? Sabudin? Oh, dapat tak? Dapat tak? Siapa ya? Tak pasti. Okay, apa yang tak pasti tu? Boleh cerita tahu? Dia punya apa tu nisbah tu. Macam nak tahu dia punya unit dia berapa? Oh, nisbah tak ada unit. Tak ada unit. Nisbah tak ada unit. What? yang dimension ni je yang ada unit. Yang macam ni kan 8 cm. Itu ada unit. Dengan X ni ada unit. Nisbah tak ada unit. Dia tak ada unit. So kena tengoklah. Dia punya nisbah tu memang takkan ada unit. Tadi siapa? Afi pun tanya tadi. Cikgu, nisbah ada berapa unit? Nisbah tak ada unit Walaupun dia, kalau kita kira 600 cm, tak. Dia cakap skala je. Skala yang nisbah tu, skala dia takkan ada unit. Dia tak, no unit for ni. Nisbah ataupun dalam bahasa kita ratio kan. Dia tak ada. Nisbah memang takkan ada unit. Alright, boleh tak? Syafudin? Afi? Boleh. Boleh cikgu. Okay. So ini adalah macam mana kita nak dapatkan bentuk pelan bagi buat apa ni? Pelan lantai sebuah pusat tuition. Okay, kita ada bilik menunggu, kita ada pejabat. Bentuk dia simple je ni. Untuk segi 4 tempat kan. So senanglah kita nak uruskan mana bilik darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 lah. Classroom. Okay. Ni pelan lantai untuk rumah Ahmad. Rumah dia pun senang je nak lukis. So mula-mula kita kena dapatkan dia punya apa? Skala lukisan lakaran pelan itulah. Okay, macam mana kita dapatkan skala dia? Okay, dia cakap panjang sebenar rumah Ahmad adalah 40 meter. Okay, 40 meter. So of course paling simple skala mesti buat sisi lukisan. Okay, sisi lukisan bahagi dengan sisi apa? Hafi? Boleh cikgu. Sisi lukisan bahagi dengan sisi apa? Sisi sebenar objek. Yes, sisi sebenar objek. Sisi sebenar objek. Okey. So, dia cakap panjang dia 40 meter yang sebenar dia kan. So, 40 letak kat bawah lah. So, yang kat atas kita ambil panjang dia berapa? 20 cm. Panjang dia kan daripada ujung ke sini ke ujung sini. 20 cm letakkan 20. Tapi unit dia berbeza kan. So, bawah ni kita kena darabkan dengan 100. Sebab dia 40 meter. So, kita kena standard kan, piawaikan dalam bentuk ataupun unit yang sama. Iaitu 20 cm bahagi dengan 4,000 kan. Cm. So 4,000. So kalau kita bahagikan, okay. Kan cikgu cakap skala tadi kan. Kenapa unit dia tak ada? Okay, tengok ni 20 cm bagi dengan 4,000 cm. Kalau kita bagi cm dengan cm ni potong.
So sentimeter tu hilang. Okay. So maknanya unit untuk skala memang takkan ada lah. Dia just numbering saja. So kalau sini 20 bahagi dengan 4000. So far kita dapat nisbah dia 1/200 ataupun nisbah dia 1/200 untuk gambar ajar. Okay. So untuk soalan A ni, tolong buat luas sebenar dalam meter persegi rumah Ahmad dan luas sebenar dia dalam meter persegi dan jumlah kos memasang jubin dalam RM jika kos memasang jubin dia adalah 16 meter per meter persegi. 16 ringgit per meter persegi. Okey, cuba dapatkan. Mula dapatkan luas rumah dia berapa yang sebenar. Lepas tu dapatkan kos jubin tu. Okey, cikgu masa dalam pikon sekejap je 10 minit dah siap ni. Okey, guna kaedah yang sama kat tadi. Kita olahkan dapatkan dia punya dapatkannya lebar dia. Dengan skala dia 1/200. Cikgu dah siap. Okey, apa dia punya lebar dia? Lebar dan luas. Saya buat apa luas lah kan. Dalam meter persegi. 60 Macam mana dapat 64? Saya buat 12. Tu tambah tu. 12? Mana 12? Kejap. Macam tak sama je. Kenapa? Macam lainnya Oh, dia tak sama. sini 16. Saya guna belah kiri. Belah kiri. Sekejap Kita tengok yang mana betul ni. So, okey, kita ambil 12 lah. Yang ni kita abaikan jadi ambil 5. So, tak logik 9 kan? Okey. So, ni pun 5 juga lah kan? Tak typo ni kot. Okey, kita ambil 12 cm. So, 12 cm, lebar dia akan jadi apa? Yang awak dapat lebar dulu. 20. Saya tambah ya. Tambah. Kali ya tu ya. Allah. Ya ke? Ya betul, kali 1/200 Sekejap. sama dengan 12 bagi X kan. So X sama dengan Saya tambah 11 dengan 200. Yeah.
So 12 darab dengan 200 sama dengan 2400 cm. Okey. So 2400 sama dengan 24 meter. So dapat 24 meter lah. Dia punya lebar kan. Dan panjang dia dah bagi siap-siap 40 meter. So maksudnya luas sama dengan 40 darab dengan 24. Awak tambah 64. Siapa Din? Apa 96 960 meter per macam lain macam 64 tu awak tambah 40 tambah 20. So dapat 960 meter per second. Okey. So cost dia apa ni? apa dia? Tak dengar. Cikgu dia jadikan meter apa, jadikan unit meter waktu dah dapat dia punya panjangan lebar Sebab dia nak dalam meter persegi kan. Nilai sebenar kan. Lepas tu baru tambah. Tambah apa ni? Baru kali. Kali. Tak Kalilah. apa. Mula dapatkan ni dulu. Siapa Din? Dapatkan ni. X dia sama dengan 24 meter. Okey. Panjang dia dah bagi dah 40 meter. Okey, lebar dia 24 meter. Yang kita cari daripada 12 cm ni. So 12 bagi X sama dengan 1/200. So X sama dengan 12 darab 200. Kita dapat X sama dengan 2400 cm lah. So kalau kita convert dalam meter, X sama dengan 24 meter. Lepas kita darabkan lah. Dapatlah 960. So makanya cost dia akan jadi apa? 960 darabkan dengan 16 ringgit. So darabkan dengan 16. 15,360. Okey, betul. RM 15,360 meter. Ringgit. Ringgit bukan meter. Ringgit. Sebab dia bagi kadar dia RM16 per meter persegi. So 15,360. Okey. Baik. So itu untuk dapatkan kos bagi satu pembinaan. Itu penting juga untuk pembinaan ni kan. Okey. Alright, untuk praktis PT3 ni, cikgu nak minta awak buat kerja rumah. Okey, praktis PT3 ni kerja rumah dan hantar ke cikgu. Itu kerja rumah minggu lepas tak hantar-hantar pun lagi. Siapa Din? Dengan Afi? 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 Tiga. Kerja rumah minggu lepas mana? Tak ada pun. Dah siap lah. Tak hantar? Nanti hantar. Nanti kejap lagi hantar. Siapa Din? Kerja rumah mana minggu lepas? Tak hantar pun. Okey, kejap lagi. Apa dia? Yang kerja rumah minggu lepas kan, kena labelkan ke? Boleh. Kalau labelkan lagi bagus. Okey juga. Okey. So sampai sini saja. So yang untuk apa? Latihan PT3 ni awak buat sebagai kerja rumah dan hantar pada cikgu. Okey, kalau boleh sebelum kelas lah. Sebab cikgu nak semak jawapan awak tu betul tak. Okey. Right. So jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.